Takut aku ni. Tak mau tengok jumlah yang masuk tu. Takut. Aku tak cakap sepatah haram pun lagi. Tahu? Ha? Bagi salam pun tak lagi. Subhanallah. Baiklah, tak usah. Okey, dah masuk angka 7. Okey, kita ambil semangat angka 7 tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni, malam ini, Alhamdulillah, saya dan anda semua yang berada di luar sana sebagai penonton Tegar Live bersama saya, Rizama Ibrahim, dipanjangkan usia, dimudahkan kelapangan dalam bentuk rezeki bersama-sama dengan saya pada live pada malam ini setelah kita berselang satu hari semenjak live malam kemarin dulu, di mana tanpa saya rasakan bahawa live itu adalah satu live yang sangat ditontoni oleh seluruh manusia, okey, khususnya warga-warga Malaysia lah, dan juga mungkin yang berada di luar negara. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas tontonan anda yang telah pun menyebabkan live itu disebarkan, ditebakkan di seluruh Facebook, Twitter dan juga YouTube dan juga segala bentuk media sosial yang berada di Malaysia, di negara ini. Jadinya Handuk hu apa hingat aku nak live ni. Jadinya sebelum kita memetik satu topik yang saya rasa berlawanan dengan apa yang kita nak bersembang, apa yang kita dah bersembang pada malam tersebut, dan saya tahu ramai orang antara penonton-penonton live di sini yang memasuki live ini semata-mata untuk mendengar, sebahagiannya adalah untuk mendengar sekiranya ada intipati-intipati yang boleh dijadikan sebagai satu benda viral dan boleh ditwistkan untuk menjadi satu benda yang boleh memberikan manfaat, bukan satu manfaat yang baik tetapi satu manfaat di sebaliknya. Okey? Kenapa saya cakap ni? Pasal ialah kerana terdapat, nombor satu, hari ni aku tak jadi PU, pencetus ummah. Pasal apa? Bila aku pakai selempang hijau dengan ketayap dengan baju Melayu putih, hampa kata aku nak jadi PU. Okey? Ada pula yang kata aku nak caraslah tugasan-tugasan para ulama dan juga para ustaz di Malaysia ni yang kononnya saja membuat benda tu sebagai viral. Okey, tak apa, aku terima semua tu. Yang sokong memang banyak lah, tetapi ada juga segelintir yang menegur. Tak banyak, sikit, satu dua saja. Aku bukan marah pun, aku tak marah, tak sentak, tak apa. Tapi cuma aku nak bagi tahu apa yang aku live pada malam tersebut adalah aku live untuk memberikan ilmu agama kita balik kepada akar dia, apa itu dan kenapa kita semua diuji dengan penyakit COVID ini, dengan virus corona ini, disebabkan ada kemungkinan di antara kita, termasuklah aku, keluarga aku, adik-beradik aku, pekerja aku, siapalah kawan-kawan aku yang telah membuat kesalahan yang menyebabkan kita ini diuji dengan satu ujian yang maha dahsyat, sehingga kan kita ini tidak mampu lagi untuk melawan, sehingga kita menyerahkan kesemuanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
untuk mengangkat dan memberikan kesembuhan daripada penyakit ini. Tetapi di dalam 2 jam aku punya, bukan ceramah lah, itu khutbah. Biar pi lah aku nak khutbah pun, sebab dah 2 kali Jumaat kita tak dengar khutbah. Khutbah pun break. Kadang-kadang orang pun lena dengar khutbah. Jadi aku saja bagi buat style khutbah macam dekat Mekah tu, perang, pang. Biar hampa semua terjerit, terbeliak, dengar masuk bernanah telinga semua. Tak, semua yang dengar, alhamdulillah, semua terima, semua mengaku salah. Semua kan sama-sama, aku dengan hampa semua kita berjanji mulai saat pada malam 2 malam sudah tu, kita semua akan jadi baik, kita akan mengaku kesalahan kita akan bertobat, kita akan tolong orang, kita akan jaga silaturahim. Itu intipati dia. Tetapi ada juga di dalam itu beberapa das tembakan meriam yang aku lepaskan. Semoga hampa semua sedap. Antaranya sifat-sifat kita ni yang selalu mementingkan diri sendiri. Okey? Dan aku bagi juga gambaran-gambaran apakah antara sifat-sifat kita itu yang mungkin tercela di mata pandangan agama dan pencipta kita Allah. Okey? Dan aku senaraikan. Dan wallahi, sumpah aku cakap, bila aku buat benda tu, bila aku berkata tentang satu aspek di mana kita ni kadang-kadang terlampau sangat lupa, terlampau sangat bertuhankan Instagram, terlampau sangat mahu mendapati konten, likes dan juga komen-komen memuji kita, maka kita kadang-kadang terlupa nak perbetulkan apa yang kita dah pi di luar sempadan, seperti memakai barangan-barangan yang itu dan menunjukkan di kawasan-kawasan yang tidak sesuai. Dan aku bercakap daripada sudut pandangan seorang mereka fashion yang bersara. Ilmu tu masih ada lagi dalam hidup aku. Jadi bila aku bercakap tentang perkara itu, tidak di dalam otak aku ni berkata kepada individu yang hampa dah twist di dalam YouTube, Twitter dan juga apa benda Facebook tu, kata sekian orang. Jadi bila aku baca benda tu, aku rasa macam Allah, aku tak kata dia ni, aku kata secara umum. Dan pada bila aku berkata orang peristiwa itu ataupun pendapat aku itu, bukannya orang itu berada di dalam kepala otakku ketika itu, tetapi hampa gagah pi cari gambar dia, hampa bubuh sebelah-sebelah, kata aku maki dia, aku kutuk dia. Tidak, aku dalam tu sebab aku ni banyak kawan-kawan yang sebegitu, ataupun pelanggan-pelanggan aku yang sebegitu. Jadi bila aku sudah tidak memerlukan interaksi ataupun transaksi daripada mereka sebagai pelanggan, maka aku dah boleh berkata dengan agak lantang. Faham tak? Jadi jangan twist benda yang baik aku nak habak dekat mereka semua ni, dekat hampa-hampa. Jadikan benda tu sebagai satu benda yang akan menyebabkan aku bermusuh antara orang-orang yang hampa ingat aku kata tu. Kalau dia tersalah kata, itu tugas dia untuk meminta maaf kepada umum. Itu hak dia. Kita tak boleh pi tokok tambah kata dia salah, itu pi cari korek lah segala apa benda semua ini semua. Dengan artis, persatuan seniman semua masuk. Apa benda ni? Aku nak habak kata kita semua kena balik kepada 2 rukun, iaitu rukun Islam dan rukun iman. Bukannya aku kata aku nak tu, tapi biasalah aku ni kan bapa kepada hampa semua. Bapa kepada 2 anak aku, bapa kepada para pekerja aku, bapa kepada semua. Jadi bila bapa-bapa ni marah, dia tak akan marah. Kalau bapa kalau marah, 2 anak duk berkelahi, hampa rasa dia akan penampak satu ke dia akan penampak dua-dua sekali? Hang salah ke hang tak salah ke, hampa mai sini aku hantuk kepala hampa dorang, lega, dua-dua lebam benjoy. Lepas tu baru aku marah, baru aku kata pasal apa. Yang tu memang style aku. Okey, jadi jangan hampa mai malam ni nak ambil apa yang aku kata tu, hampa twist, bubuh tajuk tu, tajuknya aku tak kata apa, aku tak sebut pun, aku sebut secara umum. Okey, tapi aku tak marah, cumanya aku takut bila hampa twist macam tu, nanti orang semua kata aku ni nak saja-saja bergaduh. Benda tak betul, aku betulkan. Aku pun tak betul. Tak betul juga, tapi aku di dalam proses membetulkan. Kalau aku seorang saja membetulkan benda yang tak betul, hampa semua tak perbetulkan benda hampa yang tak betul,
Lama-lama semua orang pun tak jadilah benda yang jadi betul. Faham ke tak? Lagu tu kita nak cerita bagi. Okey? Jadi itu mukadimah dia pada malam ini. Dan aku dengar pun banyak orang nak suruh segala netizen nak masuk supaya backing, masuk kepada aku dan nak dengar apa aku cakap supaya aku ni menjadi sebagai satu ketua peperangan memerangi pihak-pihak yang bersalah. Okey. Jadi kita kena tengok lagu ni. Bila aku buat malam tu, tujuan aku adalah untuk membalikkan kita kepada dua rukun, untuk perbetulkan iman kita, kuk kita dah salah. Jadi bila kita betul, bila kita dah salah mengaku, bila kita doa, baru Allah dengar. Kalau kita pun tak betul juga, bila kita doa, Allah tak mau dengar sebab kita ada salah. Jadi lah ni, bila Alhamdulillah mungkin lepas tu pakat-pakat berapa juta orang lapis sembahyang taubat, mangkit tahajud apa semua, lah ni barulah kita nak bercakap pasal benda yang sebenarnya, itu COVID. Okey? Jadi bila hampa nak suruh nak tengok live aku ni nak dijadikan sebagai benda untuk menghentam orang sana sini, itu bukan masalah aku. Aku tolong hentam tu daripada segi sudut agama. Okey? Tapi kalau dah masuk maki hamun, cakap orang anjing, cakap orang itu tak betul, lembu, apa semua tu semua, itu dah mai cerita merepek. Itu dah mai cerita merepek. Aku bukan artis, aku bukan selebriti, aku Rizamai Ibrahim. Allah bagi keistimewaan aku, umur dah dekat 50 ni, bila aku cakap orang dengar. Yang tu saja. Dia bagi ilham supaya bila aku cakap orang dengar, masuk dalam kepala otak. Itu saja kelebihan aku. Alhamdulillah. Okey? Jadi hampa punya masalah dengan segala seniman ke, artis ke, dengan netizen ke, apa semua tu, kita duduk elok-elok, bincang elok-elok. Okey, duduk bincang elok-elok. Macam mana kita nak buat ni? Masalah COVID pun tak habis lagi, yang mana merupakan punca utama aku duk buat live ni. Tapi hampa pi masak lauk lain pula. Yang dia ni tomeh parpu telok, yang sini tomeh gulai, yang sana tomeh rendang, apa semua. Apa nak jadi ni lah. Masalah yang orang duk mati dekat hospital, frontliner yang penat tak habis, tak settle. Hampa mai buka pula masalah penyakit virus lain pula. Haru. Jadi duduk sengap-sengap. Tak setuju dengan kerajaan, tak setuju dengan artis, tak setuju dengan netizen. Hampa selesailah sendiri-sendiri, bercakap elok-elok, jangan bergaduh, jangan berkelahi. Okey, kita tak tahu hari ni mungkin kita boleh cakap lagu ni sebab kita tak perlukan pertolongan orang sana. Esok lusa bila kita jadi sesuatu kat kita, besok ni kita nak perlukan balik pertolongan orang yang kita mengata tu. Nak buat lagu mana? Jadi aku sebelum hampa kita nak mula live kita ni, aku nak minta maaf. Sekiranya hampa rasa benda 2 malam sudah tu terkena dush dan hampa tak tengok selama 2 jam konten khutbah aku tu secara daripada awal sampai hujung, di mana aku mula dengan ilmu Allah. Lepas tu pertengahan aku bagi sikit das tembakan meriam. Di hujungnya aku tutup dengan tangisan, di mana kita perlu menangis akan dosa-dosa kita. Dan aku meminta maaf kepada semua orang yang terkena dan terasa dengan apa yang aku habak tu. Aku minta ampun, minta maaf. Tak ada niat aku nak habak, cumanya aku nak sedarkan. Sebab kita, kalau kita rasa di atas, kita rasa orang tak boleh mengata kita dah. Kita rasa kita semua betul. Yang tu yang aku nak betulkan. Jadi bila dah ada orang perbetulkan kita, kita kena dengar lah. Dan bila ada orang tegur aku pun, Datuk awak Datuk buat lagu tu, aku cakap aku just habak saja. Tapi orang lain bila sampai ke media sosial lain, mereka buh tajuk lagu ni, buh gambar aku sebelah-sebelah ni, aku ada buatkan masa benda tu? Aku tak buat pun. Dan aku kata benda tu pun sebab aku tak mau raya tahun ini tahun 2020, kita cuci kita semua, kita duduk elok-elok, kita raya elok-elok, kita puasa elok-elok, kita kawan elok-elok, duduk diam-diam. Pasal apa segala bila ni semua? Pasal apa tak? Pasal hampa semua duduk dalam rumah, tak ada benda lain nak buat, asyik duduk mengadap benda ni saja, apa saja. Lepas tu dah stres, dah apa, bila kena sikit saja meletup. Bila meletup, mulalah berkeluarlah segala apa, taik pekung di dalam berkeluar semua. Duduk elok-elok. Jangan kata yang kaya, jangan kata orang miskin jangan kata yang kaya.
Kaya miskin, yang kata kerajaan, kerajaan jangan kata rakyat. Semua kita kena duduk elok-elok. Designer pun jangan duduk mengata designer lain. Yang tu pun aku geram juga. Hailah, mau kalau aku kata apa saja semua tu tak betul. Yang hampa sakit hati sangat dengan aku tu pasal apa? Aku ni sanggup pencen awal nak bagi hampa ada peluang naik ambil tempat aku, hampa kata lagi ke aku. Hampa sakit hati sangat dengan aku tu pasal apa? Okey? Baik. Sekarang ni? Alright. Sekarang ni kita nak bercakap benda yang betul-betul. Kalau hampa nak tengok, hampa rasa tak mau tengok pun, silakanlah. Aku ni bukannya paksa pun. Aku tak paksa pun hampa tengok. Okey. Ni adalah untuk kepada aku punya existing punya follower. Okey. Dan pagi tadi pun aku cakap, okey, follower yang sampai masuk sampai di saat ni dekat 60,000 masuk dalam masa satu hari tu, aku tak tahu main mana follower tu. Sebab jadi aku minta maaf siap-siap kalau hampa rasa macam aku ni cakap kasar, macam aku ni suka melawak benda-benda pelik-pelik, aku ni suka menangis ke, aku suka nasihat hampa dus ke, minta ampun, minta maaf. Sebab ni rumah aku, jadi hampa masuk dengan keadaan ramai ni, jadi aku pun welcome saja. Jadi duduk elok-elok, jangan bergaduh dengan senior, junior duduk diam-diam. Okey, inilah dia cara saya, macam mana cara saya menggunakan IG ni untuk memberikan manfaat kepada hampa semua. Okey, baik. Kita hari ni kita ada beberapa dapat dah? Okey, kita ada dua tetamu istimewa hari ni. Istimewa. Nanti sana nak cari nama yang orang aku akan panggil. Melda manis kan? Sana kita ada dua tetamu istimewa hari ni. Dua-dua perempuan. Sana mana mai? Tak. Kita kena tengok dia punya tu. Kalau search memang tak nampak. Nanti sana, sorry. Dia kena request dia sekali. Keluar masuk. Okey, jadi kita ada dua tetamu istimewa daripada pelbagai bidang. Okey, sajalah cik nak bercakap. Ataupun kita nak, mungkin kalau cik nak seru supaya kita lebih tahu apa yang berada di dalam keadaan sekarang ni. Kalau ada siapa-siapa yang mungkin bekas pesakit COVID ini, ataupun para jururawat, ataupun para doktor yang telah pun bertugas ataupun sedang bertugas ataupun tengah rehat daripada bertugas, yang nak share pengalaman-pengalaman mereka di dalam peristiwa statistik COVID di Malaysia ke, atau macam mana ke, silakan. Sebab nanti kami akan amboi, banyaknya masuk sampai aku nak view aku punya request pun tak boleh. Sangkut dah. Aduh. Nanti Sat. Jadi sebelum tu, yang salah satu yang cik buat hari ni pasal habis dah aku. Ya. Tak keluar. Patutnya request tu yang boleh. Itu jam. Apalah Instagram ni takat 20,000 tu pun jam. Aduh. Jam wak. Tak boleh. Bebai dah. Tak boleh jam. Boleh tak jangan request aku? Boleh tak hampa yang tengok tu keluar balik request, jangan masuk request aku. Sebab kita ada tetamu yang kita akan share maklumat kepada hampa semua mengenai dengan COVID ini. Dan kita akan ada insya-Allah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemaisuri juga yang ada akan bersama-sama kita untuk pada malam ini. Okey, jadi kalau boleh jangan request. Sebab apa? Request aku dah jam.
dah 20k tak boleh nak tekan dah. Habis dah, tak boleh keluar. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan aku. Tu dia. Tak boleh, there is 99 plus tu maksudnya berapa ribu lah orang yang tak boleh tekan. Tu jadi apa? Mana kata aku punya live ni boleh Instagram kena buat case study. Takat 20,000 pun jam, tak boleh nak buat apa dah. Okay? Sepatutnya kita ada dua tetamu. Seorang adalah Dr. Imelda, bukan Dr. Imelda Balkin yang tanya Imelda tu lah yang bergaduh dengan aku tu, bukan dia. Ini adalah sahabat aku, seorang doktor, anak kepada Dr. Izham, klinik Dr. Izham yang famous dekat KL ni. Jadi cik saja panggil dia untuk kita korek macam mana perasaan menjadi seorang doktor. Okey. Kalau cik selama ni cik tahu perasaan menjadi seorang penceramah tu macam mana, kita kena hafal ilmu tu, kita kena hafal hadis ni. Lepas tu kita bila kita nak bercakap, kita minta tolong Allah bagi ilmu, ilham kat kita. Aku lupa baca doa tengah hati tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, nak tahu daripada sudut perspektif doktor ni, macam mana orang yang dilahirkan ataupun ditakdirkan menjadi doktor, lepas tu terpaksa menjadi frontliners untuk menghadap musuh, iaitu penyakit. Kalau penyakit tu penyakit kita nampak macam barah, macam kanser, macam buah pinggang, macam apa semua. Tak apa, ini penyakit yang tak nampak, di mana kita tak tahu benda tu ada di mana. Dah duk hidung, dalam lubang hidung kita ke, duk ada dalam kerongkong kita ke, dah masuk ke biji mata ke, tak tahu. Dan cik nak panggil dia supaya dia terangkan, supaya ialah yang duk keluar dekat internet, YouTube apa semua tu kebanyakannya versi orang putih. Banyak yang pakcik-pakcik makcik-makcik tak faham apa dia tu duk kata, apa Mak Saleh tu duk kata, tak faham aku tak faham, ambil kunci kereta, ambil kunci motor, start keluar breng pi keluar macam tu. Sebab dia tak faham. Jadi aku nak ajarlah doktor ni mai supaya dia terang betul-betul macam mana kita nak cegah. Pasal apa benda yang ni boleh terjadi. Dan cik sempat cakap dengan dia pagi tadi, dia kata benda ni terjadi akibatnya apabila manusia itu menipu tentang latar belakang dia. Macam tu. Faham ke tak? Lega, pakat-pakat pi keluar sikit dah. Ni semua yang jenis nak tunggu benda-benda viral sajalah. Tak viral keluar. Okey. So alhamdulillah. Jadi kita try lagi sekali. Tak boleh cek, mereka semua kata kena tutup dulu, masuk balik. Tak boleh. Pelik kan? Hari ni saja sebelum kita tak boleh jam. Kita masuk balik dah. Aku masuk balik dah. Sebab apa? Sayang. Sebab kita akan ada Kebadulian Maha Mulia. Dah tidur? Dah beradu? Oh, okey. Tapi tak apa. InsyaAllah akan ada. Imelda tu artis ke? Bukanlah dia doktor lah. Ni artis apa? Takkanlah aku nak pergi panggil artis. Mai. Saja buat cerita saja. Sekejap habis. Okey, kita try end live dulu. Sekejap kita masuk balik. Apapun, terima kasih hampa Mai. Aku try last saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke tak? Last aku try. Tak boleh lah. Allah tak bagi. Kita matikan dulu. Off dulu. Okey, tak apa, kami tunggu. Okey? Okey, baik. Nanti set. InsyaAllah kita doa banyak-banyak. Sebab aku nak cerita ni, seronok nak dengar cerita daripada seorang doktor. Okey? Nak tunggu. Okey, baik. Kalau boleh insyaAllah pun, sebab kita akan dan juga tuanku, kita nak dengar daripada sudut perspektif doktor, dan kita nak dengar sudut perspektif mereka yang dikuarantinkan. Okey? Okey, insya-Allah kalau boleh. Okey, insya-Allah. Aku tak janji. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah cik akan buat. Jangan request nak. Nanti tak dapat lagi.
Tolong jangan request sebab aku nak panggil tetamu. Tak boleh jugalah. Dah masuk dah? Tak, request tu masih lagi tak boleh nak tekan. Walaupun mula-mula keluar. Boleh. Sebut. Mel dah masuk. Ha? Dah. Tak ada. So dia keluar, masuk balik. Hei, tak tahulah. Nampak gaya aku kena buka stesen TV lah, lagu ni senang. Riastro nama dia. #Riastro. Okey, lepas tu Sat. Ha? Atas sekali. Tak keluar nama dia. Jadi okey, bersama Tisat. Okey dah. Hang ni aku dah pesan dah tadi. Nak pakai, biar pakai elok-elok sebelum keluar live aku. Yang dia pakai tudung tu sama dengan painting kat belakang tu pasal apa? Dah nampak muka saja. Apa buta perut? Tengok tu. Okey, tukar tempat. Dia boleh, punyalah banyak tudung. Hang boleh pakai tudung dengan background sama. Oh, tenang. Kita boleh tukar tempat. Yang tu pun nak suruh aku. Abang. Okey. Ni kat mana? Klinik kah? Dekat klinik? Kat rumah. Balik dah. Okey. Assalamualaikum saudara penonton dan muslimin dan muslimat yang saya hormati. Inilah dia Dr. Imelda. Okey, anak kepada Dr. Izham, klinik Izham yang berada di sekitar Kuala Lumpur ini dan merupakan kawan cek lama lah kita berapa dekat 18 tahun lah. Maybe 19 tahun. 19 tahun lah. Yes. Oi. Aku dah pesan langsung pakai tudung labuh sikit. Dia boleh hinggut tag tu tadi nak. Okay, kita serius ni. Depa ni bukan boleh. Sagi tak kenal saja. Okey. Kita serius. Okey, kita serius. Okey. Jadi Dr. Imelda bukanlah antara frontliners yang bekerja di hospital kerana doktor menjaga klinik-klinik kepunyaan Dr. Izham, salah satu cawangannya. Okey, dan mungkin ramai yang kenal doktor pun sebab selalu pi ambil ubat, ambil MC apa semua kan, buat-buat batuk kan. Lepas tu jadi kita hari ni, okey, menurut status COVID-19 di Malaysia di hari ni 31 bulan Mac ni, total keseluruhan kita hari ni ada 2,766. Masa tadilah ni duk cakap mungkin naik ke mungkin turun ke walau alam. Jadi kita ada 94 kes sedang menerima rawatan di ICU. Maksudnya benda ni dah heavy lah yang kes di ICU ni. Lepas tu kita ada daripada jumlah itu 60 memerlukan bantuan pernafasan. Bukan macam aku punya pernafasan yang aku bising masa aku semua jiwa tu, bukan. Maksudnya ni oksigen ya. Tak apalah. Siapa suruh hang punya internet slow? Kesian muka hang terkejut lagu tu, Imelda. Semua satu Malaysia tengok. Okay, repeat tadi you freeze kejap. Okay. So kita ada 94 kes di ICU, kita ada 60 kes yang memerlukan bantuan pernafasan, bukan bantuan pernafasan macam aku minta kat hang stabilizer. Bukan. Dia memang dia pakai tube lah, intubate. Dia pakai tube. Maksudnya kalau orang kata tu, orang Melayu Islam, orang kita kata eloklah kalau duk mengaji Yasin dah lah kan, lagu tu lah kan. Lepas tu kita ada kes baru 140 hari ni. Kes aktif 2,186.
kes sembuh 537. Yang ni jumlah kematian 43 orang. Ini yang tak tahulah, mungkin ada apa semua innalillah lah kalau ada semuanya. Ni semua sumber daripada KKM. Okey. Yang aku terpanggil nak buat cerita ni pasal apa, di Facebook ada orang cerita kata hang lah, aku tak payah panggil doktor lah, kita ni kawan-kawan. Ayu je lah. Hang kata antara puncanya terjadinya COVID ni disebabkan adalah kelalaian dan juga ketidakindahan manusia terhadap benda ni. Okey, cerita Mai daripada sudut pandangan doktor tu sendiri. Lepas tu kita nak cerita macam mana hampa ni jadi doktor. Tak kecut perut kah keluar hari-hari nak kena jumpa orang, nak test orang, nak bercakap dengan orang. Apa yang menyebabkan hampa tu? Itu nombor 2, nantilah kita tanya. Kita nak tanya lah ni, apa yang menyebabkan benda ni merebak, nombor 1. Sebab apa? Duk tengok video-video orang putih tu, kadang orang tak faham. Yang mana tak belajar tinggi tu, dia tak tahu apa orang putih tu nak sebut. Jadi kita habaq dalam bentuk Melayu. Hanya nak cakap orang putih sini, sebab dia tak faham. Okey, silakan. Okey, kita cakap bahasa utara lah kan. Kita pandai cakap pun kan. Boleh cakap. Kita cakap. Okay, so actually benda ni coronavirus ni. Okay, coronavirus ni dia sebenarnya dia dalam binatang. Okay, dia dalam binatang macam bats. Di dalam binatang. Okay. So dalam so macam MERS, SARS tu semua ada yang dalam pigeons, ada yang dalam camel, unta kan. Tu MERS yang dekat. Hak ni dia dalam bats, kelawak. Khinzir ada, khinzir pun ada kuman. Pigs, you can also have them in pigs. Dalam khinzir pun ada. Tapi yang famous 3 tu lah, SARS, MERS dengan hak ni lah corona lah, COVID-19. Okay, corona selalunya main daripada kelawak lah. No, corona tu is actually virus dalam binatang. Lepas tu dia mutate, dia pandai, dia bug yang pandai sangat, dia boleh mutate, dia boleh berubah dia punya sifat, dia jump daripada binatang ke manusia. Dia sebenarnya virus binatang ke binatang. Dia tak patut hinggap kat manusia. Tetapi tak tahu Allah alam kenapa Tuhan buat, kenapa jadi macam tu, dia mutate, dia change dia punya konfigurasi dia boleh jump daripada kelawak, daripada binatang mana-mana ke manusia. And that's what happened in Wuhan where the live animal stocks atau tempat yang dia jual macam-macam dah lah, all sorts of wonderful stuff tu, daripada bats, daripada kelawar, dia pergi ke manusia. So 7 orang dekat Wuhan first of all dapat this penyakit. And then dia terus nanti Sat. Macam mana manusia boleh dapat tu daripada, kalau katalah kelawak lah binatang tu. Apabila kita makan ataupun dia boleh lompat keluar daripada kelawak tu ke, ataupun kita pegang kelawak tu ke, macam mana? Dia macam ni, hak yang dekat Wuhan tu, mereka dapat daripada darah dia. Mereka sembelih-sembelih dia, mereka potong-potong dia. Lepas tu mereka darah-darah tu, lepas tu mereka calik kat hidung, calik kat mata macam tu. Makan, jadi mereka potong-potong kelawak consume. Tu, dia punya darah. They consume it and then darah tu mereka calik kat mata mereka calik hidung macam tu lah kan. So that's what happened, and then this bug suddenly dia transmit human to animal tu, jadi tiba animal to human tu tiba-tiba jadi human to human. Sebenarnya most coronavirus dia nak tukar daripada dia mutate, tapi sebenarnya coronavirus most of them actually mutate takes 30 years. 40 years actually dia nak mutate. Tapi hak ni dia berubah daripada haiwan ke manusia, manusia ke manusia within a month. Sebulan je. Atau 6 months tu. So the first human to human transmission happened in December lah. In masa Wuhan tu lah. Lepas tu dia pandai lah, dia tak tahu pasal apa dia merebak dengan seorang kena, dia bagi orang lain kena tu 2 orang, 3 orang, 2.5 lah, 2.6. So 2.6. So that's the problem. Itu yang boleh jadi Wuhan tu sebenarnya. Dia merebak dengan begitu cepat, like wildfire. Itu je. So, lepas tu wildfire tu mai lah ke kita ni di Malaysia ni.
Lepas tu apa masalah doktor sekarang ni, pihak Kementerian Kesihatan tu yang hang sebut ni, masalahnya kita ni tak sincere nak beritahu kita mai pada mana, kita pernah pergi sana, pergi sini. Itu yang menyebabkan benda tu jadi merebak. Okey, cerita masalah apa ni? Okay, so ini actually masalah masyarakat lah. It's not just Malaysians, it's everywhere in the world. Semua, bukan Malaysia je lah semua. Bila mereka kena tu, mereka buat macam mereka ni jijik sangat lah. Padahal tak adalah jijik sangat kan. Macam social pariah, you know, they basically, oh my god, you got corona. Jauh, tak mau pergi, tak mau dekat. So mereka ni macam jadi takut, macam fobia macam, lah. Bukan fobia, mereka takut lah, orang tak mau. Kita ni macam tersisih macam tu, macam yes. Sebab so kita takut, kita actually takut sebab I actually ada contact dengan positif patient positif COVID tu. Masa I kena test tu, I takut sebenarnya. Actually, I takut, oh my god, what have I done? I takut nak beritahu orang. I macam, oh my god, I akan infect satu community sebab orang akan caci kita. Macam mereka caci kes 26 tu, chairman tu. Mereka caci, dia kata macam selfish lah, apalah. Padahal dia tak tahu sebenarnya. Dan kita as masyarakat Malaysia ni, not Malaysia. It's not fair to say Malaysians. It's everywhere. Semua, satu dunia. Bukan Malaysia je. Macam-macam racism kena. Macam hari tu dia kata Cina je kena. Pukul Cina semua. Sebab dia kata Cina, benda ni Cina. Cina makan kotok lah apa semua lah. Kata macam-macam lah kat Cina kan. Orang Cina. Tak boleh. We can't do that. And that's why people didn't come forward. Because, and then some people are scared. Sebab benda tu bila dia pakai PPE tu macam astronaut lah. Macam takut lah. You takut lah. You dah lah habis darah dekat I yang pakai tudung, yang pakai makeup, lipstick ni pun takut. Apatah lagi bila pakai, you know, you pakai your PPE and you wear white. Nampak macam alien. Scary kan? lah. Scary lah. It's very scary. So most people tak nak bagi tahu. Takut orang akan tak nak bagi diorang sakit, diorang tak nak nampak macam oh my god, aku ni kenapa tersisih, orang dia mulut jauh macam tu lah. So they didn't come forward. So banyak macam my case diorang tak tahu. So I tak marah sangat diorang. Tapi yang lots of doctors, kalau you pergi ke Facebook ada rayuan perubatan perubatan, ini adalah kat Facebook tu, where banyak cerita datang di mana diorang tipu. Diorang tak kata yang diorang ada tablik, diorang ada bapak diorang pergi tablik ke apa, because diorang tak nak orang sisih diorang tak nak, oh my god, okay kita kena hantar dia ke hospital ni, dia tak nak, dia nak macam be normal. I want to be normal, I want people to treat me normally, but they don't want to be suspected as the victim, kan? Yes, some people tak suka jadi victim, some people tak suka orang kesian diorang, some people tak suka and then tak suka hospital. Masa tablik ni punya, kesian orang tablik, diorang sebenarnya orang baik kan. So diorang kena macam-macam lah, teruknya diorang ni, kenapa diorang selfish, bla 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 bla. Diorang tak nak tablik tu kena kecaci because people were saying so many bad things about these tablik people, and they're actually very nice people. They were just doing, I mean they're just doing sunnah, you know, and it's not fair to marah them because when they did this, they had a permit. They actually had a permit to do it. Tapi that's besides the point lah. Tapi dia tak nak bagi tahu lah, takut orang sisihkan dia. Oh my god, ada macam kat Sungai Tani tu dia bersalin, dia tak bagi tahu the whole department sampai dia bersalin, which is not right lah. Itu salah, janganlah buat macam tu. Bagi tahu betul-betul. Ada yang turun daripada Philippines or balik mana-mana lah, London ke mana, dia tak quarantine, dia pergi keluar je. Another thing is they think they are kebal. I won't get it. Yeah, they think that I won't get it. I'm strong, I won't get it. But then unfortunately you will get it. Sometimes some of them, there was like a boy coming back from London, 2 boys actually from London in the same flight. Both, I think the whole flight, I mean a lot of people on that flight got it lah. I think London, it's from London actually. London's transit kat Dubai. So all of them got it, you know, and they didn't quarantine. One lady went out and shop. Dia pergi shopping tu pergi beli makanan lah. Tu lagi satu cerita. You know, like, you didn't quarantine, you tak because you think you don't get, you takkan dapat. Tapi dan dia carrier, masalah COVID ni masalahnya dia ni kan, dia pasal cakap Melayu, dia jangan cakap orang putih, dia kata. Okay, kita cakap
Cakap Melayu. Sorry. Saya cakap Melayu. Minta maaf. Saya minta maaf. Tak, benda COVID ni kan, masalahnya bila kena simptom dia lain dengan tiap orang tiap lain tau. Dia macam kalau Rizalman kena, lain. Imelda kena, lain. Mak Cik Kiah kena, lain. Pak Cik Ahmad tu kena lain. You know, dia ikut orang punya antibody masalahnya. So ada yang setengah tu dia hilang dari bau je. Dia hilang bau je. Ada yang setengah tu batuk kong-kong-kong nak terguling dah, nak mati dah lah kan. Ada pula yang demam. Ada yang demam. Ada yang demam teruk, ada yang tak demam langsung. Macam tu lah. Ada yang sakit badan. Ada yang sakit badan je. Dia very vague. Tu masalah doktor lah pula. Because bila dia pemai, kita kata tak ada apa lah ni, balik pi macam tu. Padahal sakit. Atau kami, itu masalah doktor lah. We all tak boleh catch this thing. Dia tak ada spesifik, dia tak ada benda yang, ni COVID macam tu. Ada yang diarrhea je, macam tu lah. So, jadi benda tu akan terdapat bila dia, katalah hari ni dia kena, berapa lama akan dapat simptom tu? Pun tak sama juga antara orang lain. Biasanya 5 hari. 5 hari baru dah 8 hari. Baru dia nak demam. Ada start dengan tak ada hilang dia bau. Dia rasa sakit pekat sikit-sikit macam. Okay, itu yang positif lah, kira kita masuk dalam kategori positif orang tu kan. Okey, bila positif dia kena kuarantin 14 hari tu, lepas tu nak kena tunggu dia ada develop tak simptom-simptom tu. Betul? Once you have bila you dah start ada simptom, sekali tekak ke demam ke, kita tak treat macam tu. Kita treat terus pergi hospital, terus simpan situ, kita korek hidung. The test COVID ni memanglah unpleasant, banyak kata sakit lah apa, tapi sakit dia sat je. Dia cucuk sikit hidung ni kat atas ni. Memang keluar air mata, tapi sat je. It's tak payah takut lah. Banyak orang kata takut nak ambil lah, sakit lah macam-macam. Tak sakit sebenarnya. Dia macam terkejut je lah, betul keluar air mata lah. So kalau ada simptom, terus pergi hospital. Kita tak yang dia quarantine macam saya hari tu is you have close contact. Katalah contoh Mak Cik Kiah datang klinik saya, dia positif. KKM telefon saya. Lepas tu kata doktor jumpa orang ada orang positif lah kan. Dia panggil saya tak ada simptom, langsung tak ada simptom, tak ada bersin pun tak kan. Dia check hidung, dia suruh balik rumah, duduk dalam bilik seorang-seorang. Yang toilet semua. Jangan campur dengan orang lah. Tak boleh campur orang. Hak tu lain lah, Hak tu macam Mak Cik Kia tu, Mak Cik I pergi tengok, dia patient I ke, and that's different. I tak ada simptom. So yang tu dia hantar balik. Macam I dia hantar balik. Tapi kalau you ada simptom, you sesak nafas ke, you sesema ke, you sakit tekak ke apa ke, dia masuk hospital. Terus masuk hospital, ambulans akan main kutip, masuk lah. Tak, dia tak. Kalau positif, ambulans main kutip. Betul. Kalau macam I positif hari tu, tapi I tak sakit apa-apa, ambulans main kutip. Okey. Lepas dah kutip tu, dia akan bermasuk terus lah, tunggu tengok simptom tu makin berat ke, ataupun bagi ubat terus ke, lagu mana? Yes. Kalau mereka tunggulah, they monitor you, but it's very lonely. Tempat tu macam sunyi lah, kesian you. Mereka masuk bila perlu je. You duduk sorang-sorang lah dalam tu. Tahu ada orang tak gambar macam jail lah, kita nampak kan katil, tidak buruk duduk. Dia bagi hospital suit tu pun macam jail, line-line kan. But tak apalah. If you nasib baik, you dapat partner satu bilik. Kalau tak, you seorang satu lah. Jadi maksudnya bila kita pergi ke hospital ni, dia akan berbuh 2-3 orang dalam bilik lah juga? Dah. Kalau adik-adik, dia buat satu bilik. Okay. Kalau lepas tu dia akan treat kita lah, bagi ubat, bagi apa semualah. If you don't have any symptoms, dia takkan buat apa-apa. Dia akan tunggu 14 hari, dia akan ambil korek hidung lagi sekali. Okay. Tunggu sampai negatif. 2 kali negatif, baru boleh keluar. Boleh keluar. Kalau yang positif dah ada simptom tu, dia buat apa? Okay, dia tengok kita punya temperature, dia tengok blood pressure kita, dia tengok kita punya pernafasan. Kita pun habaq lah, kita boleh nafas ke tak.
biasanya kalau tak bernafas dia habaq kita sesak nafas lah kan. Dia nampak lah. Okay. Dia monitor, lepas tu dia tengoklah dia bagi oksigen. Ada yang macam ni, actually COVID daripada 10 orang kena, 8 akan okey. Okay? Okay. Dua orang perlu bantuan oksigen. Seorang tu pakai hak yang tu je lah, hak yang simple tu. Lagi seorang tu kena tolong lah, kena tolong bagi oksigen semualah, kena bagi ventilator semua, mesin kena tolong lah. 1% So daripada 10 orang, seorang je tu yang akan kena masuk hospital. Tapi kita dah ramai, kita dah 200, kita dah 2,000 orang, so kita pakailah matematik sikit kan. Okay. So we're doing quite well actually. Kita actually Malaysia ni dah test 35 orang, 35 juta, 35k, 35,000 35,000 35,000. Kita dah kita test orang 35,000 orang dah. Oh, banyak tu. Yang hospital kita dah test. Tapi 2,500 aja yang positif. Yang positif. Okey. Daripada 2,500 tu 100 yang perlu oksigen. Macam itulah. Tapi kadang-kadang tapi aku tak suka sangat nak reveal benda-benda elok ni. Faham tak maksud aku? Sebab kami sebagai influencer, which I don't want to reveal that okay, we're getting better, we are quite manageable, semua. Tak mau tunjuk kata ambil benda tu sakit, tak mau. Aku tak tunjuk pun infografik sebab takut. Bila kita tunjuk lagu tu, mereka semua yang takut nak pergi takut nak pergi hospital, takut nak buat test tu. Bila kata kita punya situation not that bad, not too bad, okay, jom ambil kunci kereta keluar, pergi berjalan, jogging dekat situ. Faham tak? Mentaliti manusia ni lagu tu. Jadi kadang-kadang lebih baik kita takutkan mereka supaya mereka ni takut. Bila mereka takut, mereka dengar cakap. Macam aku duk pumpang main tu lah, marah nak maki sana sini. Baru mereka duk sengat-sengat. Kalau kita kata kita ni our cases are quite manageable, jomlah kita pergi berjalan. Lagu tu. No. We are now at the very macam kita kat paling genting lah sekarang ni. Sekarang ni diminta semua orang duduk diam-diam because apa kita buat 2 weeks ago, sekarang baru nampak. So hari tu panic shopping, sekarang baru nampak. Hari tu pergi balik kampung ramai-ramai, sekarang baru nampak. Betul. Jadi kita ni result dia sentiasa 2 minggu kemudian. Okay. So hak kita duduk diam-diam ni 2 minggu lagi baru nak nampak. Itu pun 2 minggu baru nak nampak lah. Kita tak tahu lagi kan. Mungkin benda ni akan lebih merebak lagi. Sebab apa? 2 minggu lagi baru kita nak tahu dia punya result tu apa semua. Bila 2 minggu lagi tu makna kata 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu tu pun tak okey lagi, tambah lagi 2 minggu. Sampai benda ni selesai, lama-lama kita pun duduk dalam rumah. Kalau bawang tu dah tumbuh dah segala pokok bawang kat atas. Kan? Kalau halia tu semua dah keluar dah segala apa akak-akak tu semua kan. Betul. Jadi keadaan KKM kita ni lah dengan frontliners daripada segi nurses dan juga doktor, equipment yang kita duk tengok lagi semua pakat-pakat lah, duk kutip duit nak buat segala PPE punya suit apa semua tu. Jadi pasal apa PPE suit tu tak cukup? Tak boleh import masuk daripada China ke? Kita tak cukup ke? Kita tak bersedia dengan keadaan pandemik ni ke? Atau macam mana? Dan adakah jumlah doktor di Malaysia ni cukup tak cukup dengan kepadatan penduduk kita? Well, kita ni bernasib baik sebab 3-4 tahun yang lepas kita ada oversupply atau lebih doktor houseman yang graduate. Okay. So for some of our setengah-setengah houseman kita tu tunggu 2 tahun nak kerja. Ni tak payah tunggu 2 tahun, masuk terus. Semua masuk kerja. Tak cukup orang. Semua masuk. Semua masuk. Okay, lepas tu nak tanya, doktor dengan nurse ni apa mereka buat sebagai frontliners tu? Kerana menerima orang, lepas tu check orang, pantau orang, lepas tu kalau dah teruk sangat, kalau kata mereka mati ke, meninggal dunia ke apakah, hantar pergi ke department lain dan ke bumi, kan? Yes. So sebenarnya macam hospital Sungai Buloh dia ada banyak ward banyak ward tapi semua dah dipenuhi dengan COVID semua. So setiap ward ada 3 shift. Setiap shift ada dekat 20-30 nurse lah satu team kan.
So untuk semua satu keseluruhan hospital. Itu satu ward. Itu satu ward je. Mereka ada tingkat, 13 tingkat ke berapa tingkat tahu lah. Tapi banyak tingkat lah. So, and all that is actually COVID now. Every single one inside Sungai Buloh is COVID. Dia punya patient lah. Bukan doktor dia. Okay. Patient dia. So, mereka masuk kerja. First thing is, mereka pakai suit mereka tu 8 jam. Duduk lah nak hak yang tukang cuci sapu pun kena pakai. Abang MA kena pakai. Abang makcik-makcik yang bawa darah ke lab pun kena pakai. Semua orang kena pakai. Mereka masuk kerja tu, mereka pakai suit mereka tu. And then, lepas pakai, buang. Lepas pakai, buang. Dah berapa bulan dah kita buat benda ni. Hampa, like everyone else baru start MCO 3 minggu dah kan. Tapi doktor semua dah start benda ni 3 bulan dah. 2 bulan, 3 bulan dah. So benda ni dah duk pakai buang. Tak cukup lah. Takkan cukup lah. Lepas tu makin ramai kan. Sat-sat. Macam kat KKM, my friends, hari tu lah masa tablik tu, mereka duk swab 500 orang sekali. Satu tempat. Satu kat ni? Satu tempat tu, 500 orang mereka kena swab tablik tu. 3 shift. 24 jam mereka duk buat. So, habislah benda tu habis. Shield habis. Benda tu cepat habis. Kami kena pakai 2 lapis, 3 lapis sekali pakai kan. Dia pakai dalam, dia pakai lagi, dia pakai glove 3 lapis pakai. Okay, kalau kata hospital tu penuh dengan pesakit-pesakit COVID, orang yang sakit lain tu pergi buang mana? Exactly. So that's our problem lah actually. So kita designate a few hospital, yang hospital lain kena ambil lah benda-benda lain. Sebab like I said, pakcik yang ada diabetes tu masih ada diabetes lagi. Makcik yang ada darah tinggi tu masih lagi ada darah tinggi. Hak mengandung tu kena juga dok tengok baby dia nak kena beranak juga kan. So they go to like other hospitals. So other hospitals macam Shah Alam, Ampang, dia orang tu semua tak terima, dia orang ambil sikit lah COVID, lepas tu dia hantar pergi Sungai Buloh atau HKL. Okay. Baik. Jadi jadi seorang doktor ni macam mana perasaan dia nak berdepan dengan orang yang ada sakit ni lah. Macam mana? Kalau aku lah, kalau hampa suruh pergi buat tu macam okey lah, aku boleh lah takkan nak pergi. Tapi takut tu adalah juga kan. Mungkin kan hampa ni semua dulu dah praktis berapa tahun, lepas tu kena macam dah ada satu session yang mengatakan okey, kita doktor, kita apa pun kita jangan takut, kita tak boleh takut mati, kita tak boleh takut tengok darah, kita macam mana? Apa perasaan sebagai seorang doktor tu? Honestly, takut actually. Sebab lepas kena COVID punya scare tu, I actually nervous. Bukanlah nervous untuk diri sendiri, lebih nervous sebab kita takut kita susahkan orang sekeliling. So kalau I jumpa orang COVID, patient COVID atau jadi close contact, susah sebab I have a husband, anak-anak I yang lepas tu mak mentua I sakit, you know, like panjang lah cerita kan, jauh. Macam hari tu, I kena first time, I pergi jumpa you. Pagi tu I jumpa, petang tu I jumpa you. Lepas tu you jumpa. Terkejut salah kan. Lepas tu you pergi buat garage sale you, you imagine the impact of what would happen if I was positive kan. Because I duduk dengan you lama, bukan sembang hi bye ni tu pompang dah lagi kita duduk sembang kan. Memanglah tak perlu cium semua, tapi you know like we and then you had your garage sale and then Permaisuri came, you know, it's just like oh my god, the domino effect of me kena, you kena, habislah cerita kan. Macam macam tu lah. So I takut, actually I takut. Second time husband I actually macam terduduk Sat. Sebab like oh my god, tak bagi pergi kerja Sat. Tapi dia bagi. Itu je terkejut. So you have to say terima kasih kat all the spouse, doktor isteri-isteri, suami-suami doktor, suami-suami nurse, keluarga-keluarga nurse. Terima kasih kat diorang sebab dia berbagi mereka punya keluarga tolong. You have tu kena katalah kesian kat mereka. Mereka duk kata thank you kat doktor je. Thank you kat bini dan suami nurse doktor. Benar lah. Lepas tu yang aku paling kesian tu juga adalah orang yang nak ke bumi dengan bagi mandi mayat jenazah tu juga. Yes. Itu memang sedih. You know like macam selalu bila kita tengok orang meninggal dunia tu, banyaklah satu kampung nanti mat, adik-beradik, anak apa semua tolong angkat, tolong apa. Ni kita tengok dalam bilik tu berapa kerat sangat yang nak kena buat seorang mayat tu dengan nak drill, dengan nak
dengan nak seal, dengan nak tayamum, dengan lepas tu nak angkat masuk dalam jenazah, spray pula sampai kubur, lepas tu buka, lepas tu dah lah kena pakai binatang hangat tu, duduk bawah bumbung yang hangat, masuk ke dalam yang lahat tu. Kesian, macam ya Allah, kesiannya. Dalam hati macam Tuhan sajalah balas dengan tak tahu apa, Tuhan balas lah. Kalau aku pun rasa macam tahu sajalah nak ke bumi orang ni, bukan riang kena kuat ni, kalau tidak kan berat tahu benda tu. Koyak pula terkoyak pula PPE tu kan bila angkat orang kan. Dengan lepas dah masuk, lepas tu kambuh balik pula macam ya Allah, sedih lah tengok, macam sedih ke orang mati tu satu, sedih kepada keluarga yang tak boleh mai tengok muka, tak boleh tengok jenazah, sedih ke orang yang buat tu juga. Tapi I was told by banyak macam I kenal juga orang-orang macam ulama agama-agama. I was told that kalau you meninggal sebab wabak, mati syahid. So I hope that everybody yang siapa-siapa yang ada lost anyone tu, macam ada kematian sebab COVID tu, ambil lah macam feel better that it is actually mati syahid. Mati syahid titik lah kan. So you know, I feel like it is macam sedap hati dengar. I pun dengar lega like okay, dia orang mati syahid because dia mati wabak kan. So mati syahid ni tak payah mandi. Actually dia orang tak payah mandi mayat kan. Dia just masuk macam tu. Macam mana dia mati macam tu, dia pun masuk kan. And they will rise like that. So tapi masalah syahid dan ni lah, syahid tu orang tak boleh mai nak tolong kebumikan itu. Jadi orang yang menjaga urusan kebumian tu susah lah juga, susah. Yes, memang susah kan? Tapi kita macam kita start ni, kita boleh jenazah gaib, solat jenazah gaib kan, kita boleh buat dari jauh, kita boleh baca Yasin dari jauh juga. Yang penting kita ikhlas. I mean memang sedih lah kalau tak boleh tengok last tu, tak boleh tengok tu, sedih sangat lah, tak boleh cium kan. Tapi I hope all those yang mana kehilangan takziah lah kan, and kehilangan family members to COVID, they get solace atau dia comfort dengar yang dia punya tersayang tu mati syahid lah, you know, like mati syahid ni susah and sangat mulia kan. So yang paling penting kita nak kena fikir, kalau mereka dah mati syahid, dah lepas lah. Satu, Alhamdulillah. Kita ni nak mati dengan apa ni pun tak tahu. Kena langgar lori ke, kena timpa batu bata ke, macam mana ke, tengah duk hing kat disco ke apa ke. Yang tu yang lebih penting, betul tak? Yang dah pi tu dah pi. Yang tinggal ni macam mana? Okey, satu lagi last soalan. Soalan last. Okey, dari sudut pandangan seorang yang berada dalam bidang medical ni, melihat kepada statistik, melihat kepada keadaan ini, apa yang kita boleh foresee penghujung cerita COVID ni, tak habis-habis lagi ni? Saya harap sangat-sangat that kita dengan kita social distancing ni, dengan kita punya usaha as Malaysian, satu community ni, kita punya usaha ni, kita boleh break the chain and boleh ubah segala-galanya, macam stop COVID ni kan. Memang kita tak boleh habis semua, tapi tinggal seorang, dua tak apalah kan, baik lebih daripada yang sakit kan. And I hope that kita sebagai rakyat Malaysia also bertimbang rasa sikit, you know, be kind, be very kind to everyone. Jangan judge. Yang penting kita jangan judge. I think most of apa yang kita reflect kat diri kita yang no one's perfect obviously, and then kita kena reflect lah yang like macam you kata tadi lah, kenapa Tuhan bagi bala ni. We have to sit back and think, kenapa kita dah terlalu, kita take for granted tau kita punya semayang berjemaah, pergi masjid. I took it for granted. I tak tahu lah orang lain, tapi I did. And then sekarang tak semayang jemaah untuk tarawih tak boleh. I hope boleh, tapi I think tak boleh actually. By the look of it, tak boleh lagi. Tak boleh. We need to give some buffer juga after the clearing pun tak boleh. Even raya pun I don't think so. Kan? Right. Raya pun I honestly as a doctor, I don't think we can. No. It's very bad. I mean the frontliners are doing a wonderful job, tapi mereka dah penat jugalah, and
penat lah kalau kita tiba-tiba kita raya and then start balik all over again. Jangan buat pasal ya Allah lepas raya start balik macam tu. Janganlah dengan ekonomi kita yang tak apa ni kan. So tak mau lah. Kalau boleh kita work very hard. Sekali harum tutup macam Wuhan tu, tiba-tiba buka balik 0 case kan. Tentulah. So I minta semua orang rakyat Malaysia to social distancing. Sabaklah duduk kat rumah tu. Tolonglah sabak. Memang boring nak mampu Don't lie. Jangan sekali-kali. Kita tak judge. Doktor tak judge. Kalau dia pemarah pop-pop dia penat. Sabar je lah. So don't lie. Jangan takut nak bagi tahu balik daripada Batam ke, balik daripada Thailand ke, balik daripada mana pun abang. Jangan tak abang. Sebab it's important. We cannot tell the difference. Kita tak boleh tell the difference between influenza dengan COVID. Tak boleh. So you have history je yang kita orang boleh. You punya perjalanan, you punya... Okay, dengar tu. Doktor, orang medical tak boleh bezakan antara influenza dengan COVID. Hanya background sejarah perjalanan kita saja dia boleh trace. Betul tak? Yes. Sebab persamaan simptom dia sama. Yes, tak boleh. Kita I 2 kali jumpa, 2 kali tak tahu tu COVID pun. They just came normal, batuk-batuk, sakit, lepas sakit badan, tu je. Masa tu tak pakai apa-apa ke? First tak pakai, lagi laki bang kau tak tahu tak pakai. First tak pakai, nombor 2 pakai. So nombor 2 tak pakai, facial pun dah pakai dah sekarang. So sekarang ni so it's very important kita social distancing lah. Jauh-jauh lah, jarak lah. Kalau jangan panic buying. Kalau Giant ke supermarket ke, tak salah macam take turn lah. Kalau orang tu ambil susu, tunggu saat baru pergi ambil. Tak salah, aku nak pergi ambil lagi, aku nak ambil bawang lagi, nak ambil. Don't rush, it's okay. I mean you have nowhere to go kan. Tak nak pergi mana pun kan. So kalau orang tu tengah ambil susu, tunggu saat dia ambil susu, baru pergi ambil. Macam tu lah. Tak payahlah macam nak marah-marah. Macam tu lah. Okay, baik. Jadi terima kasih Imelda. Okay, bye. Bagi pendapat dan juga info untuk COVID ni. Ya? Ya. Okay, thanks. Bye. Alright. Bye. Assalamualaikum. Bye. Macam nak tutup ni? Aku tutup lah. Kan tak payah tutup. Tak ada. Okay. Baik. Nampak gaya kita punya tetamu seterusnya tak berapa ada kelapangan. Jadi itulah salah satu sebab yang Cik nak live tu, sebab Cik nak bagi sedikit penerangan sebenarnya tentang COVID ni, sebab ramai yang tak faham macam mana menatang ni boleh jadi, mai pada mana, sangkut dengan orang lagu mana, macam mana boleh merebak, pasal apa semua orang tengah panik, macam mana perasaan doktor lagu mana. Jadi bila kita dah tahu, dan aku cakap betul-betul terus terang, aku tak mau cerita pasal benda-benda ni. Tak. Aku sebenarnya kena takutkan orang supaya aku tahu sangat manusia ni bila dia rasa macam benda tu reda, dia akan terus buat satu benda yang balik kepada asal. Jadi walaupun kita ni dalam satu yang orang kata tu manageable level lagi still kalau nak ikut population kita, tapi kalau kita tak start buat perangai elok-elok, tak dengar cakap, pi merata, walaupun hang nak jogging dalam kawasan rumah hang gated pun tak tahu benda tu ada di mana. Dan bak kata doktor tadi, benda tu adalah dia adaptive, dia senang bertukar rupa dari masa ke semasa, dan dia senang bertukar sifat, dan dia develop skill untuk bagi kita dapat penyakit tu. Faham ke tak? Jadi itu hampa kena pandai. Kita jaga. Okay, baik. Sekarang ni kita nak tengok kod-kod ada siapa-siapa yang pernah menjadi mangsa COVID ke atau apa ke. Kalau hampa nak live dengan aku pun boleh. Kalau tak ada, tak apa, kita bersembang, kita maki hamu macam biasa juga. Okey. Baik. Lepas tu kita sementara aku nak sembang sikit apa pasal ada setengah-setengah orang yang still lah orang kata tu macam sengaja melihat aku punya contribution ni sebagai satu contribution yang masukkan aku nak maki ni. Sebagai contribution yang diada-adakan supaya aku ni nampak macam bercakap saja pandai tetapi contributionnya tak ada. Okey? Contributionnya tak ada. Jadi di sini
Orang-orang yang nak buat tunjuk kata aku ni kundun-kundun tak buat kerja. Okey, faham. Setiap orang dia ada tugas dan juga misi dia masing-masing bagaimana untuk dia menolong. Okey. Kalau orang tu dia mungkin dia nak bagi sedekah dekat orang, silakan. Kalau ada manusia yang baik dia nak tolong jahit baju PPE tu untuk sedekah dekat frontliners dekat hospital, silakan. Bila kita dah tahu orang tu buat tu, orang tu buat ni, maka kita ni pun, walaupun kita ni bukan frontliners yang bertugas macam orang kerja dekat bank, jangan kita ingat frontliners tu KKM saja nah. Orang yang bank, orang yang cuci bangunan, orang yang angkut stok-stok pi supermarket, orang yang itu tukang sampah, LRT, apa tu semua, itu juga dianggap sebagai frontliners. Masing-masing ada tugas masing-masing. Kita yang tak buat apa di rumah pun ada tugas kita masing-masing. Hang jaga sana, hang jaga sini. Okey, aku jaga sini. Jadi kalau semua orang buat benda yang sama, pakat-pakat semua nak pergi kumpul, semua nak bagi ke orang. Habis orang lain, orang tua-tua yang makan tak cukup, tak boleh keluar di rumah tu, yang orang DM aku kata, Datuk tolonglah saya ni tinggal RM1 saja dekat rumah ni. Anak-anak tak boleh makan apa, saya nak pergi market pun tak boleh. Kami tak tahu nak buat apa, minum air yang sejuk, paip saja. Jadi kita kena tahu masalah yang berlaku. Kalau hang dah pergi buat benda tu, orang lain pula kena jaga benda lain. Jadi di sini aku nak apa? Aku jaga benda lain yang aku tak tunjuk pun hampa aku buat. Nak buat apa? Aku masuk dalam Instagram ke, Facebook ke, kata aku tengah buat benda ni. Aku tengah buat benda tu. Hampa jangan ingat aku tak tahu dalam kepala otak isi hati hampa. Walaupun niat asal tu nak tolong, pi tolong sajalah, tak payahlah pi pubuh dalam Instagram apa semua. Kan? Tak payahlah buat video cantik-cantik semua. Nak suruh news dan juga media pick up. Tak payah. Kita nak tolong, pi tolong. Tapi mereka akan kata, tapi kami nak menunjukkan bahawa ini semangat Malaysiana. Nak menunjukkan bahawa inilah semangat dan sumbangan kami. Bagus. Tapi kalau dah mereka buat macam tu, tak apa mereka buat. Tapi orang lain jangan judge. Jangan judge orang yang buat tu ini dan orang yang tak buat apa-apa, tak tunjuk apa-apa sumbangan di dalam Instagram ke ataupun media sosial, orang tu tidak memberikan sumbangan. Hampa tahu kah? Itu masyarakat tolong jaga benda ini. Okey? Judge tu. Sebab kita ni bila tak buat apa dalam rumah, kita kira nak mengata orang saja. Kita kira nak kutuk saja. Kita kira nak cari pasal saja nak bergaduh. Tak mau cik, jangan buat perangai lagi tu. Kita yang penting lah ni, kita nak putihkan status COVID-19 di Malaysia. Kita nak tanya diri kita pasal apa kuman ni atau virus ni boleh adapt daripada binatang pergi ke manusia, manusia pergi ke manusia, walaupun sebenarnya dia memerlukan puluhan tahun untuk buat. Tetapi Allah kata, okey, hang buat perangai macam apa ni? Allah nak suruh kita lihat macam mana sebenarnya, walaupun benda sekecil-kecil yang kita tak nampak, virus mana kita nampak, kita tak nampak, boleh menjatuhkan sebanyak-banyak kuasa dunia, menjatuhkan semua manusia hanya dengan kelalaian kita saja. Apa benda yang jadi, semuanya adalah kelalaian kita. Kalau kita nak ikut, kalau kita baca dalam Quran, Mushaf ni, rupa-rupanya yang start jadi bala tu bermula daripada Nabi apa, aku tak ingat, minta maaf. Bermula pada Nabi itulah baru startnya. Sebelum itu manusia hidup aman damai. Selepas Nabi Adam tu hidup aman damai. Tapi manusia ni akai dah banyak. Okey, bila akai banyak dia mulalah merepek. Dia mulalah Tuhan tu ada. Dia faham dah Tuhan tu ada. Sebelum Nabi apa ni? Ya Allah, aku lupa. Dah elok dah tahu dah, oh kita ni lahir atas muka bumi, adanya Tuhan. Kita puja Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia ni bila dia akai dah banyak, dia duduk, dia tak tahu nak buat apa. Bila dia nampak batu tu pun, batu ni kalau aku buat Tuhan pun boleh. Maka bermulalah sejarah berhala. Maka bermulalah sejarah manusia menyembah selain daripada Allah. Bila manusia menyembah selain pada Allah, maka mulalah turun segala orang kata tu penyakit dan juga balak daripada Allah. Berganti Allah pula kena turunkan pula segala nabi, segala rasul untuk memberikan balik supaya manusia ini tahu yang bahawasanya Allah kata Allah itu Allah. Tidak ada Allah lain, tidak Allah Tuhan lain di atas muka bumi ini. Tapi manusia ni dia tengok pokok, dia sembah. Dia tengok berhala, dia sembah.
Dia tengok Tok Bomo, dia kata Tok Bomo tu boleh angkat penyakit. Dia tengok doktor, dia percaya ubat tu sebenarnya boleh. Ini akidah dan juga iman kita. Bila berlakunya di sekarang ini penyakit COVID ni, kita kena tanya sebab benda ni semua dalam Quran. Berlakunya bala, berlakunya peristiwa-peristiwa ni akibat daripada kelalaian manusia yang mahu mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita ini sudah terpesong. Itu yang maksud aku ni. Bukan kata kita tengok pi batu saja kita semua. Ni Instagram ni pun kadang-kadang tak pasal pun silap-silap akidah kita pun kita akan ingat Instagram ni pun Tuhan. Sebabnya Instagram ni lah yang akan menolong kita berkeluar dalam barang-barang kita dalam Instagram. Instagram ni lah yang akan tolong melakukan barangan-barangan produk kita. Instagram ni lah yang akan menambahkan kita punya likes. Instagram ni lah yang akan menyebabkan kita dipuja oleh orang ramai. Public, Instagram ni lah juga akan menjadikan kita public figure yang bila kita kata apa pun orang akan ikut. Ni, benda Pak Sagi ni lah. Benda Pak Sagi ni lah kadang-kadang kalau kita tidak menjaga iman kita, yang ni pun kita akan sembah satu hari nanti. Bila kita sembah, kita start sembah benda ni, maka akan berlakulah lagi peringatan ke atas diri kita. Macam mana Allah nak peringatkan diri kita setelah kita ni adalah umat Nabi Muhammad? Dengan bala saja, penyakit, cuaca, perubahan muka bumi ini yang Allah nak peringat sebab tak ada Nabi dah turun yang nak peringat kita, yang nak bawa kita balik ke jalan itu. Jadi kita kena tahu muslimin dan muslimat sekalian. Okay? Ini adalah ubatnya. Ini adalah orang kata apa tu, pemusnah COVID. Kita kena balik kepada diri kita sendiri. Okey, jangan bergaduh. Seniman jangan duk bergaduh dengan artis. Artis jangan duk bergaduh dengan siapa. Netizen jangan duk berlakon, jangan duk bergaduh dengan sini. Hang yang duk kat salji tu jangan duk bergaduh dengan dia ni. Jangan duduk diam-diam, elok-elok. Kalau boleh kita ni dah start lah kena sedekah lah. Dah start lah kalau tak boleh sedekah dengan wang ringgit, kita kena sedekah dengan amal kita. Kita kena sedekah dengan tenaga kita. Kita sedekah dengan senyum kita. Kita sedekah dengan segala apa benda kita boleh sedekah. Sebab sedekah itulah macam aku kata, bila kita mati besok duduk dalam kubur, malaikat suruh kita bangun duduk berlunjur di dalam kubur. Dua benda dia nak tanya, solat satu, nombor dua sedekah. Dan jenazah tu sebenarnya, roh tu nak bangun balik, keluar daripada liang lahat tu, nak duduk atas muka bumi balik. Dia benda nombor satu dia nak buat ialah sujud. Lepas tu dia nak sedekah. 2S. Dia nak sujud, dia nak sedekah. Faham? Jadi kalau kita semua patut sedekah, yang hampa semua nak pergi bergaduh, nak pergi twist segala cerita tu apa semua dalam Facebook dengan apa kata dia ni, mengata dia ni dengan begini. Nak buat apa cik oi? Benda tu nanti malaikat rekod oi. Aku ni marah saja supaya hampa duduk sengap-sengap. Lepas tu aku tak ada apa-apa dengan hampa. Tak ada apa-apa. Aku minta maaf dah. Faham ke tak? Okey? Baik. Jadi janganlah meroyan, janganlah apa. Duduk elok-elok, malu ke orang. Malu ke orang luar. Faham ke tak, cik? Faham. Okey. Nampak gaya kita tak ada rezeki lah untuk bersama dengan yang Raja Permaisuri Agung kita pada malam ini, untuk menceritakan sedikit bagaimana perasaan tuanku sebenarnya very close contact dengan petugas-petugas istana negara yang terdapat banyak positif yang telah disahkan positif, dan perasaan tuanku sendiri pertama kali menjadi seorang yang di Pertuanan Agong di dalam istana negara mendapat pengalaman sebegini. Jadi InsyaAllah Cik akan dapatkan juga Raja Permaisuri Agung mungkin besok ke macam mana ke. Kalau kita ada rezeki, kita akan bersama-sama dengan tuanku untuk tuanku menceritakan pengalaman tuanku sendiri, pengalaman baginda bagaimana, dan kita pun telah tahu kedua-dua tuanku, kedua-dua baginda juga tidak menerima gaji selama 6 bulan ya oleh kerajaan. Sebahagian daripada menunjukkan support kepada keadaan negara kita yang tengah orang kata tu susah lah. Okay? Baik, jadi kalau terima kasih kepada semua yang berada di sini.
dan juga minta maaf kepada yang sebelum itu sebab kita gagal untuk membuat view tu sebab jam 22,000 orang masuk, aku pun tak sangka. Jadi okey, terima kasih dan minta maaf sekali lagi kalau ada mana-mana pihak yang telah pun terguris hati dengan live chat yang tiba-tiba tak tahulah jadi viral tu. Dan sebenarnya viral tu disebabkan oleh manusia juga yang memviralkannya. Aku ni bercakap macam biasa, bersembang dengan follow-follow aku macam tu lah. Bukannya nak jadikan viral, tapi disebabkan mungkin konten tersebut begitu keras, begitu terasa, maka ianya menjadi viral. Jadi daripada sudut hati aku ucapkan minta maaf banyak-banyak. Okay? Dan aku tidak ada apa-apa perasaan sekalipun sebenarnya untuk berkata sampai ke lubuk hati. Cumanya itulah saja perangai aku dan cara aku untuk menegur sebarang benda yang tidak betul di mata aku, untuk menolong mereka-mereka yang mungkin tertindas dalam keadaan itu. Sebab aku paling rapat dengan kumpulan-kumpulan B40 dan juga M40, dan aku juga rapat dengan kumpulan T20. Semua itu aku pernah rapat. T20 itu adalah golongan-golongan elit yang menjadi pelanggan-pelanggan aku, M40 juga menjadi pelanggan-pelanggan aku, dan B40 juga. Aku dekat, aku bersama-sama mereka di garasi tersebut. Jadi aku tahu perasaan mereka, ditengok macam mana mereka ni semua, orang kata tu sangat-sangat berbesar hati apabila T20 ni, akulah T20 ni turun kepada M40 dan turun kepada B40, dan mereka sangat-sangat suka sebenarnya apabila dihargai. Dan apabila kita menghargai orang-orang, baik bukan daripada level kita, apatah lagi level kat bawah tu. Bukan aku mengatakan level tu maksudnya aku pandang hampa hina, tetapi banyak kisah-kisah yang kita boleh ambil teladan sebagai kumpulan T20 ni daripada mereka. Dan mereka amat suka sekiranya kumpulan-kumpulan T20 ni mengambil kisah tentang mereka, sebab mereka lah, macam aku cakap tu, adalah kelompok-kelompok sebanyak 80% yang menolong sebahagian daripada perniagaan T20 tersebut. Dan mereka lah daripada kelompok-kelompok yang bekerja untuk penghasilan pendapatan T20. Dengar tak? Sebab tu aku rasa macam kecil hati, sebab aku memang suka bergaul dengan orang-orang sebegini, sebab mereka sangat ikhlas. Mereka sangat tabah. Sebab apa? Keperitan hidup tu memberikan mereka satu ketabahan yang kadang-kadang kita rasa macam kalau Allah duga kita dengan keperitan seperti itu juga, kita tidak mampu untuk menjalani hidup kita. Faham tak maksud aku? Sebab itulah aku sayang sangat dengan mereka ni, sebab kerana cerita-cerita mereka itulah menyebabkan aku tergolong di dalam T20 yang sentiasa bersyukur, T20 yang sentiasa membuat langkah-langkah penjagaan di dalam hidup supaya suatu hari nanti kita ini bukan selama-lamanya akan berada di puncak. Ada juga masanya kita akan berada di bawah. Dan bila kita sudah berada di bawah, maka di situ kita sudah tahu bagaimana, apakah masalah-masalah yang akan datang sekiranya kita juga dilanda keperitan hidup. Itulah maksud aku di situ. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah besok minta Allah bagilah aku lorongkan ilham untuk aku buat macam-macam konten juga untuk hampa. Terima kasih banyak-banyak. Dan tidaklah Lena malam ni. Minta maaf kalau aku sepanjang masa ni aku ada bercakap yang tak betul. Dan selamat datang kepada semua follower-follower chat dengan tiba-tiba terlampau banyak. Terima kasih banyak-banyak. Sayang hampa. Hashtagnya love you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.